Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ini adalah video reaction mengenai highlight perlawanan di antara Kuching dan juga Sabah FC. Seperti mana kita tahu, perlawanan ini berakhir dengan 1 Kuching dan 2 Sabah FC. So kita akan membuat sedikit perbincangan lah mengenai apa yang berlaku di dalam perlawanan tersebut against berdasarkan highlight yang telah diberikan. Jadi sebelum tu aku ingin share dengan kamu dulu mengenai starting 11 yang diturunkan oleh Sabah FC pada perlawanan ini. Menunjukkan di sini Alto Linus memang tidak mau bermain-main lah. Memang tidak mau memandang rendah perlawanan ini dengan menurunkan pemain terbaik bagi setiap posisi, di mana pertukaran yang aku nampak sini adalah Gary diletakkan as a starting 11 kerana ketiadaan Pak Tesu dan juga Sifu. Biasanya Gary ini adalah selaku pemain sub lah, dan Wilkin dan juga Telmo akan diletakkan di bahagian tengah, di mana kali ini Wilkin diletakkan selaku left winger untuk right winger untuk Sabah FC, dan posisi tersebut juga seringkali diisi oleh Sifu pada perlawanan kita yang sebelum ni. So okay guys, tanpa buang masa, jom kita mulakan reaction mengenai perlawanan ni. Here we go. Sebenarnya aku katakan Sabah FC menurunkan kesebelasan terbaik, begitu juga dengan Kuching City lah, di mana menaruhkan semua kepercayaan mereka kepada pemain import dan juga kepada pemain loan mereka daripada charity. So ini adalah gerakan awal yang dilakukan oleh Sabah FC sewaktu bermulanya sepak mula, di mana membuka peluang kepada Gabriel Perez itu, dan seolah-olah ada berlaku kekasaran yang telah dilakukan, yang pemain Sabah FC cuba untuk mendapatkan penalti lah pada percubaan yang telah dilakukan oleh mereka ni. Tandukan ke belakang daripada Telmo cuba direbut oleh Gaby. Allah, macam mana pun aku rasa apa yang terjadi di sini adalah lebih kurang macam perebutan 50-50, di mana bola lebih awal dapat kepada Gaby sebelum tindakan yang dilakukan oleh penjaga gol Kuching City lah. So aku merasakan referee melihat situasi ini as a 50-50 lah. So this why kenapa tidak ada penalti diberikan kepada Sabah FC. Tapi bagaimana pula pendapat anda mengenai situasi ini? Kamu letakkannya di ruang komentar di bawah. Jom kita sambung untuk klip seterusnya. Dan ini adalah percubaan yang dimiliki oleh Kuching daripada Cici Kirpe, di mana miss kick daripada Dominic, tapi luckily Gaby dan juga Daniel Ting berada di situlah. Gaby berjaya menghalang percubaan tersebut, mengakibatkan ia yang menjadi gagal lah. So ini adalah merupakan satu benda yang bagi aku, yang pernah aku katakan, Sabah FC perlu mengurangkan kesilapan yang boleh mengundang masalah untuk kita, dan miss kick daripada Dominic Tan tu adalah merupakan satu kesilapan yang cukup besar lah dari segi bertahan, tapi luckily Gaby ada pada masa itu. Dan seterusnya adalah free kick yang dimiliki oleh Kuching City dan oleh Petro City kalau tidak silap, terus ke dalam. Cycle kick daripada Ramadan. Oh, berjaya dikeluarkan. Ini yang aku mau kamu tengok situ ah. Okey. Ini sebenarnya. Okey. Cycle kick atau bicycle kick yang dicuba dilakukan oleh Ramadan ni, luckily ia adalah miss kick. Tapi individu yang berada bersama Ramadan pada ketika itu adalah Minko, dan Minko telah meninggalkan Ramadan. Kalau kamu tengok di sini, Minko berada di sini bahagian dalam sudah. Pada mulanya larian dilakukan oleh Minko bersama Ramadan di bahagian menuju ke dalam kotak di yang kecil Sabah FC lah. Tapi unfortunately Minko terus berada di dalam. Sekiranya bukan cycle kick yang dilakukan oleh Ramadan, tapi tandukan, kemungkinan besar gol boleh dilakukan di sini. So again, man marking yang tidak begitu ketat dilakukan oleh pemain Sabah FC. Bila aku tengok sampai Darren Long buat clearance itu menunjukkan di sini macam memang kita bertahan gila sudahlah. Bila sudah striker yang mau buat clearance. Dan ini adalah satu lagi gerakan yang dimiliki oleh Kuching, di mana pada kali ini tolakan cuba dilakukan oleh Damien, tapi tidak berjaya, dan bola itu jatuh kepada pemain Kuching City. Aku kalau kena silap Ramadan sekali lagi. Dan sekali lagi di situ tidak ada proper man marking dilakukan terhadap pemain tersebut. Ini adalah key player untuk Kuching City guys. Sepatutnya man marking yang sebaiknya perlu diberikan kepada player tertentu untuk menghalang pergerakan beliau. Tapi luckily di situ Dominic Tan
ada untuk menyelamatkan keadaan. So at least dia cover baliklah kesilapan miss kick yang telah dia lakukan sebentar tadi. Dan seterusnya lagi gerakan. Ini adalah peluang terbaik daripada Sadil guys. Di separuh masa kedua sudah kita ni sekarang rupanya. Akhir kucing yang menyerang tadi. Itu adalah merupakan satu peluang yang perlu disempurnakan oleh Sadil dengan sebaik-baiknya, kerana kalau kita tengok di situ pintu gol telah terbuka. Tendangan yang cukup tepat boleh menghasilkan gol. The only pressure yang dimiliki oleh Sadil adalah apabila goalkeeper kucing maju ke hadapan. Tapi itu pun aku rasa jarak di antara Sadil dan goalkeeper cukup jauh sebenarnya. Sadil sebenarnya perlu lebih composure lah untuk mengambil percubaan ni. Kamu tengok, keeper pun masih jauh lagi. Sayang. Dan ini adalah percubaan roket daripada Stu pula. The only, kalau kita percubaan roket yang berjaya beliau lepaskan. Sekali lagi Kuching City memang tahu di mana kekuatan Sabah FC. Mereka mungkin telah belajar sebaik-baiknya lah daripada perlawanan sebelum ini untuk Sabah FC. Dan Stu adalah pemain yang mereka perlu kawal. FC lebih ada di luar kotak di mereka. Dan ini adalah satu lagi peluang miss kick daripada João Pedro, tapi seolah-olah melakukan hantaran pula, di mana tandukan yang dilakukan oleh Darren Lock pula. Ini pun boleh dikatakan open goal juga sebenarnya untuk Darren Lock pasal beliau tidak dikawal. Kamu boleh tengok di situ. Okey. Miss kick daripada Pedro kepada Darren dan terkena tiang. Memang sayang guys. Memang sayang. Bagus sangat peluang yang dimiliki oleh Darren Lock sebentar tadi. Ini adalah gol daripada Sadil. Seperti mana aku katakan, Sadil memang dikunci berhabis pada perlawanan ni. Tidak ada banyak gerakan yang dilakukan oleh Sadil. Dan seperti mana kita tahu juga dan diakui juga oleh siapa tu jurulatih Perak tu, di mana Sabah mempunyai kelebihan especially dari segi bola mati, dan ini telah dibuktikan sekali lagi pada perlawanan ni lah. Acahan dilakukan oleh Gaby membuatkan goalkeeper macam teragak-agak jugalah untuk apa sepatutnya dilakukan oleh beliau. Begitu juga dengan pemain-pemain Kuching City yang menganggarkan bola itu kemungkinannya akan keluar. Ini adalah salah satu lagi contoh di mana pemain Sabah FC, especially bahagian midfield Sabah FC, tidak melakukan covering atau man marking sekali lagi, kerana defender Sabah FC telah berada dalam kotak D pada masa itu untuk mengawal beberapa pemain Kuching City. Sepatutnya antara Wilkin ataupun Farhan melakukan cover tersebut. Kamu tengok. Luckily Ramadan tidak melakukan tindakan yang bagus untuk percubaan tersebut. Dan ini adalah gol daripada Kuching City guys. Memang cantik gol ni. Sebenarnya aku katakan juga, kalau kamu follow ulasan video semalam tu, aku dah pasti sama ada aku dah pasti sama ada Daniel Ting perlu dipersalahkan dalam situasi ni. Kita tunggu ulang tayang ya, kerana kamu tengok Daniel Ting berada di situ lebih memerhatikan bola daripada memerhatikan larian yang dilakukan oleh pemain Kuching City di sini, membuatkan beliau agak lambat untuk mengejar kembali pemain tersebut. Yang ni guys, kamu tengok berapa jauh Daniel Ting ditinggalkan oleh pemain Kuching City pada masa ini. Again, sekiranya proper man marking dilakukan, kemungkinan besar boleh dielakkan lah. Ini adalah Gaby pada minit ke-85. Celebrate dia buka baju, tapi celebration dia yang mengundang padah untuk kita lah. Luckily tidak memberi efek yang cukup besar. So terus Alto Linus membuat pertukaran pada masa ini, memberikan instruction yang berbeza. Lebih kepada bertahan lah, itu boleh aku katakan. So kemasukan Farhan untuk membuat corner kick yang begitu bagus, precise landing di kepala Gaby. Dan Gaby pun tidak dikawal oleh mana-mana pemain Kuching City pada masa itu, memberikan peluang untuk beliau melakukan free header yang cukup tepat ke gawang Kuching City. So again, masalah man marking jugalah untuk Kuching City di sini. Kamu tengok guys, free header guys, tiada orang jaga dia. Kejap. Ini okey, kita kasih tengok dulu benda ni Okey, ini adalah momen di mana Gaby dilayangkan kad kuning kedua dan seterusnya kad merah, di mana pada masa sepatutnya kad kuning saja yang diberikan kepada Gaby, tapi oleh kerana Gaby, celebration Gaby itu guys, aku tahu feeling dia macam mana, aku tahu apa yang dia alami. Dia memang
in the moment lah during that time, sampai dia membuka baju mempedulikan kad kuning yang bakal dimiliki oleh beliau. Tapi ini adalah kesannya akibat daripada cara celebration beliau lah. So aku berharap beliau mempelajari lah benda tu. So although this is perlawanan ni di penghujung sudah, tapi please don't do such a silly mistake lah yang mengakibatkan beliau dilayangkan kad kuning pada perlawanan ini. So celebrate saja, tapi jangan buka baju. Ini memberi peluang kedua lagi ya untuk Kuching City untuk mendapatkan free kick yang betul-betul berada di luar kotak di Sabah FC. Dan seperti mana kita tahu, benda tersebut tidak disempurnakan dengan sebaiknya oleh pemain Kuching City. Even follow up yang dilakukan oleh pemain Kuching City, Jimmy Raymond, pun tidak dilakukan dengan sebaiknya kerana bola telah melambung tinggi lah. Kamu tengok yang ni, pop kena benteng untuk Jimmy, tapi Jimmy tidak menyempurnakan. Jadi selepas tu berakhir sudahlah perlawanan di antara Kuching City dan juga Sabah FC. So itulah dia guys, video reaction untuk perlawanan ni. Aku membincangkan kepada kamu mengenai apa yang telah berlaku dan juga kesilapan yang dilakukan oleh player-player Sabah FC daripada gol penyamaan yang dilakukan oleh Kuching, dan juga of course gol percubaan yang dilakukan oleh Ramadan lah yang tidak dikawal oleh mana-mana player Sabah FC, yang juga hampir memberi impact untuk kita. Jadi apa pendapat kamu pula guys mengenai benda yang aku bincangkan tu? Saya tekan di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.